Lepas tu Nabi mengajar kita sunnah Nabi, ya Allah tuan-tuan. Jangan cakap pasal hukum. Cakap pasal fadilat. Lepas tu saya kata hal ni, ulama tasawuf amat berat. Macam makan, Nabi ajar kita, nak makan, paling-paling tidaklah kata Nabi, ya, makan. Apa Nabi kata? Qala Rasul, nahnu qaumun la na'kul hatta najua' fa iza akalna fala nashba'. Nabi ajar kita. Kami ini satu kaum, kata Nabi, yang tak akan makan melainkan bila kami berasa lapar. Bila lapar baru makan. Kita tak lapar pun bedal. Di rumah dah kena orang nasi goreng sepinggan. Nak pergi pejabat singgah sempat lagi untuk channel sekeping lagi. Pukul 10 kena lagi mi goreng. Pukul 12 kena lagi nasi kanak. Pukul 5 kena lagi. Balik rumah malam nanti kena. Itu yang perut macam temikai tu. Tak betul berhenti makan. Dia makan pula, ya Allah. Sampai kawan sebelah suruh mengucap. Makan sampai kawan sebelah suruh mengucap. Ini dah teruk Nabi kata kami tak akan makan melainkan bila kami merasa lapar. Dan bila kami makan tak pernah sampai kenyang. Kita macam mana perempuan? Macam mana ikut Nabi tak? Habis cakap sayang Nabi, ikut sunnah Nabi. Ini tak lapar pun makan. Bila makan, kawan sebelah suruh mengucap mat. Ya, inilah dia. Itu sunnah yang sunat. Yang tadi yang mubah tadi, tengok saya kata, kalau rasa boleh buat, kita buat. Nabi jilat jari. Pasal apa dia jilat? Sebab Nabi kata berkat pada yang akhir. Yang akhir yang mana? Mungkin yang tumpah, mungkin yang sakit baki dalam pinggan, mungkin yang di tangan. Maksud Nabi jilat. Tapi tengoklah pula, tak kalah diundang pergi state banquet di sana negara, nak jilat juga. Orang letak dengan sudu, gerpu, pisau, sapu tangan, nak makan dengan tangan, jilat juga. Ini tengok keadaan lah. Betul tak? Cuma yang pentinglah hari ini, saya kata bila tuan-tuan makan, ikut sunnah Nabi, ajar anak-anak kita, jangan tamak. Ambil sikit. Makan bagi, habis. Tak cukup, tambah. Ini kita ajak anak-anak kita pergi surau, mentang-mentang surau sedia makan. Ya Allah. Dia sumat dalam pinggan anak dia tu setimut macam gunung jerai. Ya Allah. Makan sikit, tinggal. Apa erti? Mubazir. Bila mubazir siapa dia? Allah kata, innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin. Orang mubazir, kawan syaitan. Nak jadi kawan syaitan tak? Cucu-cucu tu. Naam. Okey. Habis ya? Itu maknanya ada sunnah yang mubah. Kalau rasa boleh ikut, kita ikut. Kalau tak boleh ikut, tak payah. Dan akhir sekali, ada sunnah yang haram kita ikut. Ada sunnah tak boleh ikut. Ada sunnah yang tak boleh kita ikut. Apa dia? Kahwin lebih dari 4. Isteri Nabi apa orang? Isteri Nabi apa orang? 4. Ada orang kata 11. Ada orang kata 13. Tapi saya kata 15. 15 isteri Nabi. Tapi tak pernahlah berkumpul satu masa atau 15. Yang ada satu masanya 4. Tapi jumlah semuanya berapa orang? 15. Ya Allah tuan-tuan. Dialah sebab tu saya katakan tadilah. Walaupun isteri dia 15, yang darahnya hanya Aisyah seorang je. Itu bukan dia Nabi yang nak sangat, Abu Bakar yang nak bagi. Betul tak? Lain benda itu semuanya janda-janda belaka. Tapi hari ni ada pula orang kata, oh tak, kita boleh sampai 10 kata dia. Ada orang kata boleh 10. Ya Allah. Siapa dia? Abu Talib Johor sana tu. Pernah cerita Abu Talib dulu. Rupanya dia bawa satu ajaran songsang, dia ambil ayat fankihu ma tabalakum min nisa masna, berapa? 2. Wa sulasa campur 3 berapa? 5. Wa ruba campur 4 berapa? Asal seorang berapa? Tu bini dia 10. Tu Bahlul bin Tolol. Dia. Kita kalau dia nak kahwin ikut Nabi cakap apa? Lebih daripada 4, Allah kata apa? Rujuk surat Al-Ahzab ayat 50. Allah kata apa? Wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi
In arada an-nabiy an yastankihuha khalisatan laka min dunil mu'minin. Subhanallah. Ayat berapa? 50 surah Al-Ahzab. Yang bermaksud, mana-mana wanita yang mukminah beriman, in wahabat nafs halin Nabi, tiba-tiba dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kahwinilah saya. Walaupun Nabi selalu ada 15 orang isteri, betul tak? Tiba-tiba datang perempuan, ya Rasulullah, kahwinilah saya. Maka Allah kata apa? In wahabat nafs halin Nabi, in aradan Nabi. Kalau Nabi nak kahwin, pulang. Kalau Nabi nak kahwin, dia kahwin. Kalau dia tak nak kahwin. Sebab khalisatan laka, ini spesial untuk kamu ya Muhammad, bukan untuk umat-umat kamu. Kamu nak kahwin 11 ke, 15 ke, 20, itu hak kamu. Hak kita berapa? Hak kita berapa? 4, bukan mesti 4. Ya, bukan mesti 4. Cuma maksimum 4. Pasal apa Islam mengharuskan 4? Oh, dia kata, kami kata 4 lah, kahwin 4. Dia pasang 4 sekali, ya Allah. Maksudnya saya kata begini, kahwin 4 itu ada syarat-syaratnya. Saya pernah sebut dalam silsilah ceramah saya kata betul, Islam mengharuskan poligami, Allah mengharuskan poligami sampai 4. Tapi itu bukan pengharusan sewinang-winangnya. Dia ada syarat-syarat. Yang pertama, rojok di awal surah An-Nisa. Rojok awal surah Nisa. Ayat pertama surah Nisa. Syarat nak kahwin apa dia? Nak kahwin ramai, kenapa? Tujuan pertama sekali untuk melahirkan zuriat. Kalau rasa saya ustaz, bini pertama saya 6 orang saja anak, saya nak 12. Dia mampu 6 saja. Okey, cari seorang lagi. Itu maksud dia. Ataupun yang pertama tak dapat anak. Betul tak? Dia nak anak, kahwin seorang lagi. Pun tak dapat juga. Anak kahwin 3. Yang 3 pun tak dapat anak juga, kahwin 4. Yang keempat pun tak dapat anak juga, sah. Yang kemuruk dia, bukan bini dia. Betul tak? Tapi jangan bercerai. Cuma mampu ke tidak? Yang nak siapkan 4 mampu ke tak? Mampu goyeklah. Mampu apa gaji pun 500 sebulan, bini 4. Sebenarnya mampu. Betul tak? Itu maknanya pertama sekali, kalau dia nak zuriat, okey, kahwinlah banyak-banyak. Batu hari ini Nabi berkata, tanakahu tanasalu fa inni ubahi bikum yaumil qiyamah. Nabi kata kahwin, beranak pinaklah kamu, kahwin, produk anak banyak-banyak, Nabi kata. Kerana besok aku pasal bangga kerana ramai umat. Betul tak? Orang Melayu ni lekeh. Anak apa dah? Oh, dah 3 dah, Ustaz. Dah 3 dah anak. Dah 3 dah. Tanya wak Jawa. Ada orang Jawa sini? Ada. Tanya wak Jawa, wak berapa orang anak wak? Tak ramai, berapa? 17. Betul tak? Wak Jawa tu tanya anak berapa wak? Tak ramai, berapa? 17. Ya Allah, wak Jawa, bagus. Orang Melayu berapa anak? Dah 3 dah Ustaz. Dah 3 dah. Dia pasal banyak 3 ikut dong. Okey, 1. Mesti kerana nak zuriat. Dan yang kedua, bila dia berkahwin 2, 3, 4, tengok surah Ar-Rum ayat 21. Allah kata apa? Kahwinlah seorang ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, pentingnya melahirkan hidup yang harmoni, aman, tenteram, damai. Betul tak? Tapi kalau kahwin 2, 3, 4 damai tak? Inilah. Saya pernah cakap, saya akan cakap terang-terang. Saya kata, kalau sekiranya poligami itu Islam tidak mengharuskan, saya orang pertama mengharamkan poligami. Sebab biasanya seorang suami ada seorang isteri, tiba-tiba kahwin seorang lagi, apa jadi isteri pertama? Semakin bahagia? Semakin bahagia? Kahwin lagi yang ketiga, apa yang pertama kedua bahagia? Tak ada dah, merana sangsara, betul tak? Apakah ini tujuan poligami? Tak payahlah, seorang cukup lah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, atas dasar nafsu. Nafsu pun ada juga sebut. Ya. Kalau dah nafsu tu meluak-luak, melimpah-limpah sampai tak tertanggung oleh isteri. Ya. Okey, bagi bang, carilah seorang lagi bang, teruk saya bang. Ya. Sebab tu hari ni ramai isteri-isteri dia tak takut harimau. Dia pergi zoo tengok harimau selama dia ada takut hari-hari mau. Gelak tu. Ya. Betul tak?
Dia tak takut harimau. Yang dia takut harimau. Bagilah dia kahwin seorang lagi. Bagi tak? Tak bagi juga, tak bagi juga. Itu baru asal poligami. Dan yang kelima, ada orang kata atas dasar nak membantu dan nak menolong. Lah kampung kita nak ramai janda-janda kesian, janda-janda. Anak 4, anak 5, anak 6. Dia janda. Tolonglah dia. Awak duit banyak, gaji besar. Dia kahwin je dia. Tapi dia nak janda tak? Tak nak. Ini masalah. Okey, habis ya. Jadi ini dikatakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting hari ini bila mana tersambut tarikh kelahiran Nabi, itu nak melahirkan kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu daripada buktinya yang sayang dia ialah apa dia? Mengihyakan sunnahnya, ikut sunnahnya. Yang wajib mesti kena ikut. Adapun yang sunat, jangan fikir hukum. Fikir segi kelebihan, apa kebaikannya. Kalau benar ni benar sunat, apa kebaikan dia? Oh, benar ni baik, bagus. Okey, buat.